Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini hari Isnin 4 hari bulan 5 bulan Mei tahun 2020. Oke, untuk subjek Tauhid hari ini untuk tahun 1 Mursyid, kita akan belajar sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 hingga ke-15. Okey. Minta anak-anak buka muka surat 32 dan muka surat 33. Okey. Hari ini kita akan belajar 5 lagi sifat wajib bagi Allah dan maksudnya. Okey, kita teruskan dengan sifat wajib bagi Allah yang ke-11. Yang ke-11 adalah sama'un. Sama'un, sama' bermaksud mendengar. Mendengar. Apa maksud sifat wajib bagi Allah? Sama'un, mendengar. Maksudnya di sini pendengaran Allah ni berbeza dengan pendengaran makhluk. Makhluk Allah seperti manusia, binatang, kan? Pendengaran Allah ni tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Sedangkan kita, pendengaran kita macam contoh manusia, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di sini contohlah kita manusia, kita hanya boleh mendengar dalam ruang yang dekat, kan, dalam jarak yang dekat. Tapi Allah tidak perlu jarak. Walaupun di manapun kita berada, Allah tetap akan mendengar apa yang kita perbuat, apa yang kita cakap, apa yang kita kata di dalam hati maupun melalui zahir, iaitu dari lidah. Okey. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam berkata di dalam hati, dan juga kita perlu berkata dengan baik. Okey. Jadi yang lebih baik kita berkata adalah dengan berzikir, kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan zikir bukan saja Allah boleh dengar perkataan yang baik, tapi Allah juga memberi kita pahala. Best, kan? Okey, seterusnya nombor 12, sifat wajib bagi Allah yang ke-12 adalah basarun. Basarun artinya adalah melihat. Melihat. Sifat wajib bagi Allah adalah melihat. Allah melihat macam mana? Kalau kita sebagai manusia, kita melihat guna mata, dan kita hanya boleh melihat apa yang berada di hadapan mata kita. Betul tidak? Betul, kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala ni boleh melihat segalanya. Allah boleh melihat semuanya yang ada di alam semesta ni. Tidak kira di mana kita berada. Kamu di rumah kah? Kita di tandas ataupun di tempat-tempat yang tertutup, Allah nampak semua tu. Allah lihat apa yang kita lakukan, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terbuka. Okey, boleh faham? Ustazah bagi contoh macam kita di rumah sekarang ni, kan. Walaupun kita sekarang ni kan kita tengah berpuasa, kan. Lepas tu ada anak-anak tu dia berpuasa, tapi diam-diam dia ambil makan, dia makan di dapur. Walaupun ibu tidak tahu, walaupun ayah tidak tahu, tapi siapa yang tahu? Allah tahu. Kenapa macam mana Allah boleh tahu? Allah boleh melihat. Jadi kalau kita buat macam tu, kita akan dapat dosa atau pahala? Dosa, kan? Jadi perkara macam tu tidak boleh dibuat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat perkara-perkara yang Allah suka, perkara-perkara yang ibu dan ayah suka, kan? Perkara-perkara yang ibu, ayah, cikgu suka, bahagia tengok. Okey. Contohnya apa? Contohnya berpuasa sampai maghrib. Ataupun solat 5 waktu sehari semalam, berzikir. Benda-benda ni Allah suka. Bukan saja Allah suka, ibu ayah suka, ustazah pun suka. Jadi kalau semua orang suka, semua orang akan sayang kita. Okey. Boleh faham yang tu? Seterusnya yang ke-13 pula, kalamun. Kalamun artinya berkata-kata. Macam mana pula kalamun, berkata-kata? Maksudnya di sini
Allah berfirman, Allah berbicara. Macam mana Allah berbicara, berkata-kata? Melalui apa? Allah berfirman dalam kitabnya melalui Al-Quran. Contoh kalau dari kita ni, kita dapat Al-Quran kan? Kitab Al-Quran. Okey. Kata-kata Allah SWT ni tentu tidak sama dengan kata-kata kita sebagai manusia. Kerana Allah tidak menggunakan panca indera seperti mulut, lidah kan. Kalau kita berkata-kata, kita perlukan mulut, kita perlukan lidah, betul? Kita perlukan suara. Tapi Allah tidak perlu semua tu. Hebat kan Allah? Okey. Jadi kalamun, Allah berkata-kata melalui Al-Quran. Kalau kita mau berkata-kata dengan Allah, kalau kita mau bercakap dengan Allah, kita boleh buka Al-Quran, kita baca apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, kan? Okey. Seterusnya, yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Allah berkuasa seperti yang kita tahu, Allah ni berkuasa semua kan. Daripada menciptakan kita yang tiada ni jadi ada, daripada bumi yang tiada jadi ada. Betul kan? Jadi Allah ni maha berkuasa. Jadi hakikatnya di sini, sifat yang berdiri dengan zat Allah ni, inilah seperti ni sifat kudrat, kan, sifat kudrat. Okey. Maksudnya Allah tu memang maha berkuasa. Okey. Allah tidak lemah dan Allah berkuasa penuh atas segala kita. Bukan segala makhluk. Okey. Gitu, segala makhluk. Bukan saja kita, tapi juga tumbuh-tumbuhan, binatang. Okey. Jadi Allah ni berkeadaan yang berkuasa, walau apapun yang terjadi, Allah tetap yang paling berkuasa. Macam tu. Okey, boleh faham? Seterusnya, yang terakhir kita belajar hari ini adalah kaunuhu ta'ala muridan. Apa maksud kaunuhu ta'ala muridan? Maksudnya di sini adalah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak. Allah berkehendak dalam menentukan setiap sesuatu. Betul. Macam macam sifat iradat kan, Allah berkehendak. Jadi di sini kaunuhu ta'ala muridan ni, Allah berkeadaan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak. Okey, sifat yang berdiri, tiada yang maksudnya di sini Allah ni berkehendak dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Apa saja Allah inginkan, Allah akan cipta, Allah akan buat tanpa zat ataupun sifat yang lain. Okey. Jadi kalau macam kita berkehendak, kita ada batas kan. Kita perlukan usaha, kita perlu minta dari ibu ayah. Contohnya kita mau makan ayam KFC petang ni. Tapi semua tu perlu bagi tahu ibu ayah kan. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak perlu, Allah tiada batas. Macam tu. Okey. Itu saja setakat ini. Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan ni kamu boleh tangkap dan faham. Mungkin susah sikit kita mau faham, tapi Ustazah harapkan kita faham. Gitu. Okey. Setakat yang kita belajar ni sampai sifat wajah Allah yang ke-15, Ustazah harapkan kita faham kita hafal. Okey, daripada wujud, kidam, baqa sampailah kaunuhu ta'ala muridan. Okey, itu saja daripada Ustazah. Ustazah harapkan latihan boleh disiapkan awal dan terus maklumkan kepada Ustazah sekiranya sudah jawab aktiviti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.